Okay, so hari ini kita akan sambung 4.1 untuk Lewis structure part yang kedua. Hari tu saya just tunjuk sekadar macam kalang kabut lah juga hari tu kan. So nak tunjuk balik lah cara untuk nak lukis Lewis structure. Benda ni memang kena tunjuk balik lah sebab saya takut awak ada tak faham sebab kenapa itu saya dah terangkan. Untuk lukisan draw Lewis structure adalah sangat penting lah basic untuk chapter 4. So, saya harap awak dapat mahirkan untuk lukisan Lewis structure. Sebab lepas ni kita masuk 4.2, kita masuk 4.3 dan kita masuk 4.4 sehingga 4.4. Dia basic dia adalah pada lukisan Lewis structure. So harapnya dapat mahirkan lah lukisan Lewis structure ni. Lepas ni kalau kena lukis Lewis structure dah tahu dah dengan pantas ni lah. Okay, so hari tu hilang pula. Okay, hari tu dia punya step dia adalah macam tu. Kita kena find dulu dia punya total valence electron. And then jadikan siapa yang lagi elektropositif atom dia jadi central atom, tapi kecuali hidrogen lah. Hidrogen takkan pernah menjadi central atom lah. Okay, nombor 3, kita draw skeletal structure yang menunjukkan dia sebagai single bond ataupun kita panggil dia sebagai sebagai bonding pair elektron, iaitu dia bondkan dengan terminal atom. And then sekiranya dia balance, kita octetkan awak punya terminal atom dahulu. And then sekiranya ada balance lagi in the end of awak punya total valence electron tadi, kita letakkan dia pada central atom. Dan benda yang paling penting adalah kena ingatlah bila central atom awak lagi-lagi sebagai karbon, oksigen dengan nitrogen, maksimum dia kena 8. Awak kena octetkan dia. So dengan cara macam mana? Dengan cara ingat balik yang active bond tu, terminal atom yang akan share elektron dengan central atom. Okay, so hari tu saya tunjuk 2 je. So hari ni kita akan tunjuklah satu persatu lah. Saya tunjukkan balik satu persatu untuk lukisan Lewis structure. Supaya awak boleh buatlah soalan tutorial yang dalam bentuk table hari tu. Okay, so kita tunjuk untuk H2O. Saya start balik daripada H2O. So H2O kalau ingat balik, dia punya valence elektron, dia punya elektron sebab dia group 1. So dia punya elektron hanya satu saja. Okay, and then oksigen, tapi sebab hidrogen ada 2. So kita kena darab 2 lah. Okay, and then oksigen dia ada 6 elektron. And then total awak ada 8 elektron lah untuk H2O. Okay, and then kita buatlah lukisan Lewis structure di mana O terpaksa menjadi central atom. Sebab ingat hidrogen tak boleh menjadi central atom. Okay, so O menjadi central atom dikelilingi oleh H. So hari tu saya bagi tahu awak nak letak H awak, kedudukan H awak nak letak kat mana-mana, nak letak sengit pun boleh macam ni. Pun boleh, tak ada masalah. Sebab kenapa? Lukisan Lewis structure adalah tidak menunjukkan dia punya shape lah. So suka hati awak nak letak macam mana pun kedudukan terminal atomnya pun. Janji cukup bilangan atom H ada 2, O ada 1. Okay, and then kalau kat sini kita dah guna bonding pair awak, kita dah guna 4 elektron lah kat situ. Sebab kena ingat hari tu setiap bonding pair ni bonding pair. So bonding pair, awak ada 2 bonding pair. So ada 2 bonding pair. Ada 2 bonding pair ni ada total 4 elektron yang telah sedang awak gunakan. Okay, so kita tolak 4 elektron lah. So ini menunjukkan bonding pair. Okay, so tolak jadi 4 elektron. So 4 elektron ada balance untuk kita letakkan pada central atom. Kenapa terus central atom? Ingat balik terminal atom, patutnya step dia kita kena complete duplet ataupun octet kat punya terminal atom. Tapi dalam kes ni, hidrogen awak memanglah dia duplet saja. Maksimum elektron yang boleh terima ataupun dia boleh cukupkan dia punya valence elektron adalah hanya 2 sahaja. Sudah cukup dah sebenarnya. Settle dah untuk hidrogen. Untuk hidrogen. So remaining 4 elektron ni akan menjadi
lone pair. So lone pair letaklah, nama dia pun pair. So kita letakkan dia secara pairing macam tu. Jangan letak satu-satu, jangan letak jarak-jarak, jangan awak letakkan jarak-jarak contohnya sini, 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 sini. Salah so kena sebabkan nama dia sebagai lone pair, kena pairkan lah. Di mana kat sini kiranya total ada 2 lone pair. So kita tolak 4 elektron yang telah kita gunakan menjadi lone pair. In the end akan ada kosong lah. Maksudnya in the end total. Kena pastikan in the end bila awak buat kiraan valence elektron, pastikan sehingga kosong dia punya value untuk apa yang total tu lah. So ini adalah lone pair tadi. Okay. Kita bagi pula yang lain. So BCl3 itu saya tunjuk. Tapi saya tunjuk lagi sekali. Okay, untuk B, patutnya bukan BeCl3, B dia B. BE dia kena 2 je pula. Okay, BCl3, so di mana boron dia ada 5 kan? Lupa dah. Okay, dia ada 5 elektron. And then chlorine dia 7 elektron, 7 tapi sebabkan dia ada 3 atom, so 7 darab 3 lah. Okay, so total dia adalah 21 ada 26 elektron. Okay, seperti biasa, buatkan awak punya B sebagai central atom lah. So, B sebagai central atom. So, tak kisah kedudukan Cl awak macam mana. Nak buat tegak boleh, nak buat tiba-tiba macam ni pun boleh, sengit. Kalau macam ni awak dah menggunakan 6 elektron untuk sebagai bonding pair. So, tolak 6. Sekejap, BE 5 ke? BE pula. B 5 ke? Apa tiba-tiba? 18. Betul. Betul lah? 5. Kalau 5, 10. Betul, madam. Sekejap nak cari tu. Cek kebengangan sekejap. 21, 25, 26, 20 nanti 6 darab 3, 18. Tinggal ada 2. B tak boleh ni. Orang betul ke? Hari saya buat 5 tiba-tiba ni pula. Betul, Okay, sure. okay, tak apa. Next question. Sebab itu dah buat kan? Kenapa saya kebengangan pula? Apa pula B5? Aku sabar je lah. B3 lah. Tengok tu masing-masing. Bukannya nak rujuk last punya tu. Orang ni B3 elektron sebab dia group 13. Korang tengok yang mana ni? Sepatutnya ada 24. Tengok kat ni lah, madam. Table yang madam bagi tu. Table saya bagi? Yelah 3 je kan? Dia bukan tengok proton number Bukan. Dia tengok valence elektron. Ingat valence elektron? Elektron yang menentukan group. Ingat balik. Di mana contoh kalau dia group 13 kan. Kalau tengok pada table dia group 13. Group 13 tolak balik 10. So valence elektron dia ada 3. Ingat balik. Valence elektron. Elektron yang menentukan group. Ingat balik yang group bawah tu. Contoh kalau carbon tengok periodic table Kalau carbon dia group 14, so 14, 14 tolak balik 10 sebab ingat 10 tu daripada mana? 10 tu daripada D block yang panjang tu sebab kita tambah 10. Sebenarnya tolak 10, valence elektron awak tu adalah 4 sahaja untuk carbon. Nitrogen 5, oksigen 6 sebab asal dia adalah group 16. Hai korang ni. Kalau Cl kenapa 7 je valence elektron dia? Sebab dia group 17. So 17 tolak 10 tinggal 7. Boleh semua orang? Ikut table yang saya bagi yang slide hari tu valence elektron tu. Kena pasti valence elektron yang berapa, macam mana kita nak kena pasti valence elektron daripada group. So daripada group tu awak boleh tahulah valence elektron dia berapa. Ada pula table tu.
3, lepas tu 24. So 24 tolak 6 sepatutnya 18, betul? Okay, in the end barulah kita octetkan klorin awak terminal atom. 5 tu selalunya untuk nitrogen, so tolak 18 sebab ada guna 18 untuk kita octetkan terminal atom yang ada kosong. Sebab tu untuk boron kan termasuk dalam kategori incomplete octet, iaitu bebal yang bebal, salah lagi je. Kategori BeBal. So ini dipanggil sebagai incomplete octet. Kenapa incomplete octet? Ada je lagi. Octet sebabnya punya central atom dia kurang 8 elektron. Tengok boron ada 2, 4, 6 sahaja keliling elektron dia. So dia kurang 8. Bila kurang 8 kita panggil dia sebagai incomplete octet. Hari itulah exception to octet rule. Kalau oksigen tu tadi bagi tahu, oksigen tadi karbon, oksigen dengan nitrogen mesti wajib 8 elektron. Wajib maksimum 8 elektron. Mesti try octetkan dia juga untuk karbon, oksigen dengan nitrogen. So kalau kira dia ada 2, 4, 6, 8 dah. So cukuplah 8 elektron. Itulah CON, which is karbon, oksigen dengan nitrogen. Kalau PCl3, so P dia kalau tengok daripada table, daripada bilik table, dia P adalah group 15 lah, which is dia 5 elektron. So klorin 7 elektron, 7 darab 3, so dapat 21. Tu dia siap-siap 21 pun tak ada masalah. So ada 26. Supaya awak terus totalkan, nanti awak tak perasan pula darab dengan 3 tu. Okay, so P macam biasa Cl lah. Ikutlah awak nak buat kedudukan Cl macam mana, saya buat macam ni pula. Okay, and then octetkan, awak dah guna 6, so tinggal 20 elektron. Okay, kita octetkan awak punya terminal atom. Okay, dah guna 18. Okay, in the end ada baki 2 elektron. So baki 2 elektron tu kita letak pada central atom sebagai lone pair. Taklah pada kawasan yang ruang, ada ruang kat situ. Tolak balik 2 lagi. So tinggallah kosong elektron. Ingat bila perkiraan untuk balance elektron, kena tunjukkan sehingga kosong lah nilai value balance elektron awak. So ini untuk PCl3 yang dia ada lone pair kat situ. So dia ada satu lone pair lah untuk PCl3. Okay, pergi contoh lain, CO2. Okay, macam biasa C carbon dia group 14, so dia 4 elektron, O 6 elektron, 6 darab 2, terus tulis 12 elektron. Harapnya sambil tu buatlah bersama-sama, jangan tengok-tengok je menunggukan jawapan. Okay, 4 tambah 12, so ada 16. Betul kan? 16 elektron. Okay, so pergi lukis awak punya Lewis structure seperti biasa. C and then O. Ingat karbon sebagai central atom lah sebab karbon lagi elektropositif. Okay, tolak 4 kat situ. So dah guna 4 elektron sebagai bonding pair. So tinggal 12. So kita octetkan terminal atom. So tolak 12 lagi. Untuk awak punya octet tadi sudah tinggal kosong lah sebenarnya. Okay. Kalau fikir okay macam ni je awak punya Lewis structure. Tapi ingat balik CO dengan N mesti wajib 8 elektron. So tengok balik awak punya central atom awak, karbon awak hanya ada 2, 4 sahaja elektron. So tak cukup 8. So macam mana nak buat? Tadi saya dah bagi tahu tadi. Awak punya terminal atom ni, awak punya terminal atom ni yang akan cuba sharekan dia punya, sebab awak punya oksigen ni lah kan yang ada extra elektron. So oksigen ni lah yang akan sharekan dia punya lone pair kepada karbon. So masing-masing akan share satu
pair kepada karbon supaya in the end karbon akan cukup dia punya bond menjadi C double bond lah, jadi double bond lah kat situ. So O dah tinggal 2 sahaja lone pair. So ini adalah Lewis structure yang betul lah untuk CO2. Tu maksudnya tadi CON mesti wajib 8 elektron. So macam ni kita nak cukupkan 8 elektron, terminal atom pula yang kena bagi ataupun bukan bagi, dia share kan dia punya lone pair kepada central atom. Sebenarnya kalau tak sebenarnya dah jadi, kita panggil sebagai dative bond lah. Kalau ingat balik yang hari tu dah jadi dative bond lah. Sebab kan ingat balik dative bond tu apa? Dative bond tu salah satu atom sahaja yang akan share the whole elektron tu. Karbon tak boleh nak tak share apa-apa elektron sebab dia tak ada apa-apa elektron nak diberi. So hanya oksigen saja yang share. So tu sebab kita panggil sebagai dative bond lah hari tu. So ini adalah Lewis structure yang betul untuk CO2 lah. So bila awak buat Lewis structure, tengok pada central atom, central atom awak CO dengan N, kena dapatkan juga dia sebagai 8 elektron, iaitu dia kena octetkan juga. Okay, pergi pada IF4+, hari tu saya tunjuk sedikit, di mana kita tengok pada charge ion tu, dia ada kena-mengena lah bila charge ion tu. Okay, so kalau I 7 elektron, F pun 7 juga tapi 7 darab 4, so 28 elektron, so total apa? 35, betul? 35. 35. Okay, tapi sebabkan awak ada positif kat situ, meaning dia kurang elektron, kurang 1 elektron, so kita tolaklah 1 elektron, dia akan jadi 34 elektron sahaja. So kena ingat charge kena bukan ingat charge, maksudnya kena tahulah bila charge positif dia kurang elektron. Kalau charge negatif maksudnya dia ada extra elektron. Awak kena tambahlah sekiranya dia charge negatif. Jadi kita akan tengoklah untuk CO3 2 minus. So I dia F ada 4F. Ikutlah macam mana pun awak nak buat. Sikit dia dah guna 8. So 4, 6, 26. Okay, so kita octetkan. Saya dah tunjuk dah pun sebenarnya. Kita octetkan awak punya terminal atom seperti biasa. So 6 darab 4 dah guna 24. So ada lagi balance 2 elektron. 2 elektron tu kita letaklah pada central atom sebagai lone pair. So bagi ruang itu saya bagi tahu lone pair awak ni janganlah letak dekat betul-betul dekat bonding pair. Tak bolehlah, salah. So sila pastikan letak, kasih ruang kat dia. Letak pada kawasan yang kosong. So kita letak in between bonding pair. So dah settle. So in the end akan tinggal kosong lah untuk awak punya IF4 minus. Sebabkan satu lagi, ingat balik, sebabkan dia charge ion mesti dalam square bracket. So bila charge ion tu kena buat juga untuk lukisan Lewis structure. Okay, pergi contoh CO3 2 minus pula. Okay, konsepnya sama je, benarnya sama je. Janji awak kena ingat lah. Macam saya tak ingat sangat. Yelah, baru first time balik untuk mengajar awak Lewis structure. So sambil tu kita ingat sama-sama berapa valence elektron. Kalau karbon ada 4 elektron sebab dia group 14. Oksigen sebabkan dia group 16, so dia 6 elektron tapi 6 darab 3. Okay, 6 darab 3, 18 elektron, so total ada 22 elektron, betul? Okay, tapi ingat sebabkan dia charge 2 negatif kat situ, meaning dia ada extra 4 elektron, 4 pula. Dia ada extra 2 elektron, so tambah lagi 2 elektron lah. Kosong pula. So ada 24, sebenarnya ada total 24 elektron untuk CO3 2 minus. So seperti biasa, lukislah Lewis structure C, ikutlah awak O, nak letak kat mana, ke bawah ke atas pun boleh. Kita guna 6, so tolak 6. So ada 18, betul? Okay, then kita try octetkan awak punya
terminal atom macam biasa. Sudah guna 6 darab 3, dah guna 18. So sebenarnya tinggal kosong lah. So sebenarnya kalau perasan karbon dia jarang ada lone pair. Karbon memang jarang-jarang ada lone pair. Dia selalunya akan buat selagi boleh, dia akan buat bonding dengan awak punya terminal lah. So dalam kes ni. Tapi kalau perasan awak punya karbon masih lagi tak cukup. Tak cukup betul? Tak cukup 8 ni. So macam mana nak oktatkan dia? Masih lagi tak cukup 8. So macam mana nak oktatkan karbon? Ya, Yana? Buat double bond. Buatlah double bond. Maksudnya mana-manalah oksigen, mana-mana oksigen. Tak kisah awak nak pilih atas bawah kiri kanan ni nak sharekan dia punya elektron dengan karbon. So saya ambil yang bawah. Yang tepi ni pula. Awak nak ambil yang karbon, oksigen yang belah kanan ni boleh ataupun ke atas ni pun boleh. Tak kisah mana-mana oksigen nak pilih. Janji salah satu oksigen sebab karbon awak hanya tinggal 2 elektron yang dia kurang lah. Sebab total dia baru ada 2, 4, 6. So dia kurang lagi 2 elektron. So pilih je lah mana-mana oksigen yang untuk nak sharekan satu lone pair dia dengan karbon. Saya pilih yang bawah ni. So elektron untuk oksigen ni dia terus share menjadi satu lagi bond dengan karbon. Maksudnya karbon awak tu ada double bond kat situ. Ada satu double bond. Ingat dia charge negatif, dia bercharge ion, so dia tak 2 negatif kat situ. So inilah bentuk Lewis structure untuk CO3 2-. Ingat dia tak menunjukkan shape. So ikut awak tunggang langgang macam mana pun nak kepak ke, nak angle macam mana pun punya oksigen terminal atom pun tak ada masalah. Sebab dia tidak menunjukkan shape lah. Okay, pergi pada CO. Benda yang sama je. C4, oksigen 6. So total ada 10. Okay, dalam kes ni even though dia 2 sahaja atom, so kena pasti mana central, mana terminal. So karbon akan menjadi central lah sebab dia lagi positif daripada oksigen. Oksigen dia elektronegatif punya atom. Okay, tolak 2. Kita tinggal 8. So ni kan kita oktatkan awak punya terminal atom dulu. Sudah guna 6. So tolak 6. Sama dengan 2. So 2 lagi elektron baru letak dekat awak punya central atom. Okay. So tolak 2 dengan kosong lah. Okay, kalau perasan oksigen karbon awak masih lagi kurang 4 lagi elektron. Ada kurang lagi 2 pair of elektron. Karbon ni tak bolehlah share dengan oksigen sebab kalau kira pula oksigen ni dah oktat. Dah 2, 4, 6, 8 lah. So karbon tak boleh sesekali. Karbon ni tak boleh langsung share dia punya elektron sebab oksigen dah memang oktat. Yang tak oktat lagi awak punya karbon. So oksigen saja yang sharekan dia punya elektron tu. So dia akan share 2 lah. Sebab karbon awak masih lagi kurang lagi 4 elektron. So dia kena share lagi 2 pair of elektron dengan karbon. So awak punya bentuk akan menjadi triple bond. So oksigen hanya tinggal satu saja lone pair. So ini bentuk untuk CO punya Lewis structure. Dah buruk pula aku punya double bond ni. Ingat, even though karbon awak ada lone pair, sepatutnya kalau fikir dia boleh share lah. Tapi kalau fikir, tapi kena ingat awak punya oksigen dah cukup oktat dah. Jangan bagi lagi. Oksigen awak dah cukup dah 8 dah kat situ. So karbon ni kita tak boleh nak kacau lah dia punya lone pair. So hanya oksigen saja yang boleh sharekan dia punya elektron. Okey, pergi pada NO2. So N ni 5. So O 6 elektron. So dah ada 2. Ni ada 12. Total ada 17 elektron. Okey, macam biasa. Buat dalam kes ni N lah sebagai central atom. So ada 2O dah guna 4. So 13 kita oktatkan terminal atom.
So dalam kes ni awak dah guna 12. So tinggal satu elektron. So macam biasa remaining elektron kita letak pada central atom. Tinggal satu. Letak satu dot kat situ. Sebab dia hanya ada satu je, letak je lah kat situ. Dan dia bukan charge pun apa pun. Sebab tak ada tambah charge ke apa sebab dia tak ada ion, tak ada apa. So memang dia punya tinggal yang nombor ganjil je lah kat situ. Satu elektron which sama dengan kosong. Ni yang kita panggil sebagai central atom awak. Kalau ingat balik dalam exception to octet rule ada odd number elektron. Bila mana central atom awak ada nombor ganjil, dia menjadi odd, kita panggil sebagai odd number elektron, iaitu dalam bawah yang exception to octet rule. So ingat exception to octet rule dia ada 3 lah, satu incomplete octet, satu expanded octet, satu lagi yang ni odd number elektron, di mana central atom awak hanya ada total ada nombor ganjil, ada 5 dalam kes ni. Tapi kalau perasan, saya bagi tahu tadi, untuk nitrogen awak mesti maksimum 8. Kalau boleh dapatkan sekurang-kurangnya tak sampai 8 pun tak apa, tapi janji dekat dengan 8. Dalam kes ni, nitrogen awak ada 5. So dia boleh terima lagi 2 elektron supaya jadi 7. 7 dah dekat dengan, makin dekat sikit dengan 8. Boleh faham tu? So nitrogen tu dia kena ambil ataupun dia kena share dengan mana-mana oksigen lagi 2 elektron. So lah pilihlah mana-mana. Contoh saya pilih yang atas ni. Supaya menjadi double bond dengan nitrogen. So kalau kira balik untuk awak punya nitrogen tu, total dia ada 7. Masih lagi odd number elektron, tapi at least sekurang-kurangnya dia dekat dengan 8. Dia mesti maksimum 8 elektron, which is selalunya 7 lah. Selalunya 7 elektron. Jangan tinggalkan 5 5 tu salah lah, which is nitrogen mesti at least dapatkan 7 elektron. So di mana dia terima lagi 2 elektron lah daripada mana-mana terminal atom. Okay, ada nak tanya lagi pasal Lewis structure ni? Okay ke? Apa? Apa Faizi? Tak ada? Tak ada. Tak ada, okay. So, dekat tutorial 4.1, betul lah 4.1, bila awak buka tutorial tu, benda pertama awak terus nampak adalah bentuk table ni. So, saya tinggalkan awak yang sebelah ni lah untuk awak cuba buat. Yang Lewis structure saja. Kita try buat untuk part Lewis structure saja. Yang belah tengah-tengah, table tengah dengan yang belah kanan sekali ni kita abaikan dulu. Buat untuk part Lewis structure saja. So try lukis untuk kesemualah. Ada BeCl2, BF3, CF4, PCl5, SF6, SbF5. Awak tengok daripada periodic table lah. Daripada periodic table awak akan tahu berapa dia punya elemen tu grup berapa. So daripada grup tu awak tahulah dia punya valence elektron. Saya bagi exercise ni adalah contoh-contoh antara molekul yang sering ditanya dalam exam. Bukannya saya saja banyak-banyak macam ni. Ni antara molekul yang memang selalunya tanyalah. SbF6 minus. Ni part yang page yang kedua mostly dah ada lone pair ataupun yang ada charge ion. Okay, so try juga buat sebab ini sebagai latihan awak. Sebab kalau saya bagi tahu, sila mahikan sebab Lewis structure dia berkaitan sehingga 4.4. Okay, nak tanya?